Bismillah wassalatu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Banyak-banyak syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana hari ini hari Ahad pukul 9 malam Allah masih rezekikan kita untuk kita duduk sekejap malam ni tuan-tuan puan, kita nak semak berkaitan dengan ibadah hari-harian kita, insya-Allah. Kita nak belajar untuk bagaimana kita nak memaknakan dengan sebenar-benar erti kenapa kita semayang, kenapa kita solat tuan-tuan puan, selama ni kenapa kita beribadah. Maka di sini insya-Allah ruang untuk kita sama-sama cari dekat mana sebenarnya yang kita terlepas pandang selama ni, mungkin yang kita tak tahu itu sebenarnya salah, ataupun ada lagi benda-benda yang boleh kita tambah baik dalam ibadah sehari-harian kita, insya-Allah. Baik, awal ni saya nak ajak tuan-tuan puan boleh tag kawan-kawan ramai-ramai, share dengan kawan-kawan, ajak kawan-kawan kita ke Facebook Datuk Dr. Hassan Muhammad Ali untuk kita sama-sama ikuti slot fiqh hawa malam ni. Kita nak sambung berkaitan dengan perbincangan kita berkenaan dengan solat lagi, insya-Allah. Cuma di awalan ini saya suka untuk ajak tuan-tuan puan, ayuh kita angkat tangan, tadahkan tangan kita doakan mudah-mudahan kalau ada yang sedang sakit Allah berikan kesembuhan, kalau ada yang sedang diuji dengan musibah Allah berikan kesabaran, dan kalau ada yang sedang kebuntuan mudah-mudahan Allah tunjukkan jalan keluar. Allahumma amin, insya-Allah. Tengok kes hari ni tuan-tuan puan kan, rasa macam takut sangat-sangat kan? Tapi percayalah, semua ni insya-Allah dengan hati ikhlas, ya, dengan kesungguhan kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah jaga kita tuan-puan, Allah jaga keluarga kita, Allah jaga adik-beradik kita, insya-Allah. Mudah-mudahan cepatlah berlalu pergi wabak COVID-19, insya-Allah. Allahumma amin. Baik, saya tengok dah ramai dah start bagi komen, alhamdulillah. Terima kasih. Ada siapa ni saya nak tengok sikit sebelum kita start. Ada Puan Ismah Liza, ada Puan Faiza, ada siapa lagi ni? April Laila, sedap namanya. Ada Puan Salbia, ada siapa lagi ni? Zaf Azman. Lestari Tami ni sahabat kita yang memang tiap minggu. Sentiasa ada, alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Ada siapa lagi ni? Puan Safa, Puan Ajit, Puan Aziati. Ni kakak favourite saya ni. Alhamdulillah, ada Puan Hamidah, ada Kak Syah, ada Puan Kamisa, Puan Siti Sahara. Ni kalau nak sebut nama satu-satu ni kan seronoknya kalau saya boleh sebut satu-satu, ya Allah. Tapi masa tak mengizinkan, so kita insya-Allah kita nak terus kepada perbincangan kita, insya-Allah. Ya, Puan Syarifah, terima kasih banyak-banyak bersama dengan kami malam ni. Okey, kita nak terus kepada perbincangan kita. Bagaimana tuan-tuan puan, malam ni sebenarnya saya rasa mungkin ada dalam kalangan kita yang dah tahu pun. Hari itu kita dah bincang berkenaan dengan rukun semayang, selesai kan? Kita dah bincang berkenaan dengan sunat dalam sembahyang. Cuma kita baru selesai dalam bab sunat sebelum dan semasa. Satu lagi hutang kita malam ni, kita nak explore apa sunat-sunat selepas kita sembahyang. Kan, sebelum ni dah selesai semasa sembahyang, malam ni kita nak tengok selepas sembahyang apa sunat-sunat yang boleh kita buat. Selama ni dah habis bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kita langsung buat apa? Ja'alik bawauta. Tu mak saya kata dulu-dulu, jabut kan, dia bagi salam kiri kanan, kat tangan doa, dan kemudian kita terus bangun. Ada sunat-sunat yang disebutkan oleh para ulama yang sebenarnya kita boleh buat. Jadi mungkin ada yang dah tahu pun. Cuma malam ni sebenarnya tuan-puan, kita nak reset di awal ini. Kita sebenarnya sedang beramai-ramai cuba untuk mencampakkan rasa mahu, rasa tahu dalam ibadah yang kita duk buat. Ramai orang dia sembahyang tapi dia tak tahu kenapa dia sembahyang. Kan kita sebelum ni, malam-malam ni tercasyul pula. Ramai orang tak tahu kenapa dia sembahyang. Sebab apa tak tahu? Sebab dia
dia tak tahu apa benda yang dia tengah buat. Jadi malam ni insya-Allah kita nak semak satu persatu. Saya nak kongsi dengan sahabat-sahabat, ni kitab ni kitab rujukan teras kita lah, kitab Fiqh Manhaji. Tuan-puan nanti boleh download je untuk jilid 1 ni. Buku ni ada sebenarnya ramai je orang yang terbitkan. Cuma yang saya refer ni adalah buku yang diterbitkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM. So dia ada banyak jilid, dia 5 jilid. So jilid 1 ni dia bincang bab kita sebut ibadah harian kita lah. Okey, sangat mudah untuk kita faham, khususnya orang yang dalam mazhab Syafi'i. Okey, kita nak tengok sunat selepas sembahyang. Apa dia sunat selepas sembahyang ni? Kita tengok yang pertama, sunat untuk memohon ampun. Istighfar disebut dalam kitab Fiqh Manhaji. Sunat untuk berzikir, sunat untuk berdoa. Kenapa disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sarafa min salatihi istaghfara thalathan wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Sebutlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai sembahyang Nabi istighfar 3 kali. Istighfar kita kalau hak pendek lagu mana tuan-tuan? Astaghfirullahalazim. 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 Tu hak pendek. Kalau hak panjang, Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu yang sederhana, belum panjang lagi. Ada yang lagi panjang Ustazah? Ada. Yang dipanggil sebagai Sayyidul Istighfar. Hak ni kalau siapa boleh buat, terbaik. Ustazah, saya tak boleh buat setiap kali lepas sembahyang lah. Tak boleh buat tiap-tiap kali lepas sembahyang, ambillah selepas waktu subuh ataupun selepas waktu asar. Kerana Sayyidul Istighfar ni dia ada dalam dalam petikan-petikan doa makthurat. Kan? Macam mana doa Sayyidul Istighfar? Saya sebut, nanti tuan-tuan boleh Google cari je. Okey? Print nanti letak dekat tempat kebiasaan kita sembahyang, dinding sembahyang ke, ataupun letak dekat kepala katil kita tiap-tiap malam sebelum kita tidur kan, kita baca Sayyidul Istighfar. Ini bagus. Berapa kali kita kena baca istighfar ni? Pernah ditanya kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata la astaghfiru li rabbi mi'ata marrah. Nabi tiap-tiap hari berlalu hari dia tu, dia kata apa? Aku minta ampun dengan Tuhanku sebanyak 100 kali tu hari. Kita berapa kali tuan-puan? 10 kali kot Ustazah. Tu 10 tu termasuk dengan kalau orang nak potong kita tiba-tiba tak jadi potong, kita marah kat dia, kita istighfar, astaghfirullahalazim, marah orang. Ataupun marah kat anak, astaghfirullahalazim, kamu masuk sebut dah. Campur tu jadi 10 kali. Nabi 100 kali tuan-puan. Macam mana bunyi Sayyidul Istighfar? Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastatat. A'udhu bika min syarri ma sanat. Abu'u laka bini'matika wa أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Dah tak? Kalau tak dah, sekejap lagi boleh pergi Google. Kalau ni bersepoh-sepoh ada tuan-puan, merata-rata dalam Google ni. Type je Sayyidul Istighfar, sekejap dia keluar. Okay. Kemudian disebut lagi dalam hadis ini, dia kata apa? Nabi baca juga zikir ini. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Jadi ni kalau boleh kita cubalah amal. Sebelum ni kita tak tahu nak baca apa kan. Selama ni kita baca subhanallah, subhanallah, subhanallah sebagai contoh. Maka disebut dalam hadis ni, teruskan yang tadi, cuma tambahkan lagi sebab apa? Disebutlah hadis Nabi baca zikir ni. Walau bagaimanapun disebut tidak ada masalah kalau kita ada kekangan ya, kadang-kadang mungkin dengan tugasan kita, tanggungjawab kita yang lain dan sebagainya, maka lepas sembahyang tu tak sempat, tak duduk berzikir.
Zikir ni tuan-puan, masa untuk berzikir ni rezeki ni. Tak semua orang dapat. Sebab tu kalaulah kita berlalu hari kita tuan-puan kan, bila kita nak tidur tu cuba kita tengok hari ni ada tak Allah berikan kepada kita kelapangan masa untuk kita berzikir lepas sembahyang. Ataupun kita ni sebenarnya lepas sembahyang je kelang kabut kita dengan urusan dunia kita. Jadi kalau kita masih kelang kabut dengan urusan-urusan keduniaan kita, nak malam tu kan, nak tidur tu, kita kata angkat tangan minta dengan Allah. Ataupun esok pagi sebelum kita start waktu subuh, akan bangun nak sembahyang subuh tu, angkat tangan minta, ya Allah, hari ni berikanlah kelapangan padaku setiap kali lepas habis sembahyang untuk berzikir kepadamu, ya Allah. Minta tuan-tuan puan, ini rezeki yang tak semua orang dapat. Ramai orang sembahyang, tapi berapa ramai orang yang ada kesempatan untuk istighfar, untuk berzikir lepas sembahyang. Okay, jadi kita minta dengan Allah, mudah-mudahan Allah bantu kita. Kita dah makin tua dah tuan-tuan puan. Ya? Banyak benda yang kita kejar dalam hidup ni, ya, kalau kita mengesampingkan benda-benda yang kecil nampak macam ni kan, istighfar, zikir nampak kecil-kecil kan. Tapi sebenarnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ada nilaian yang besar. Okey, kemudian disebut dalam kitab ni, tiada halangan bagi imam, saya baca sikit. Bagi imam beristighfar dan berzikir dengan nyaring untuk tujuan mengajar makmum, dan perlahankanlah suara apabila mereka telah mengetahuinya. Ni masalah istighfar ataupun zikir dengan nyaring pula lah. Janganlah pula semangat nak istighfar ustazah, jiran sebelah sampai tahu setiap kali lepas sembahyang dengar suara kartun tu, zikir dengar sampai rumah jiran sebelah. Contoh. Maka disebut ya, kalau untuk tujuan mengajar makmum, maka tidak ada halangan untuk dikuatkan suara. Tetapi bila ramai-ramai orang dah tahu, maka kita sebut perlahankan dengan kadar kita sebut kita dengar telinga kita. Okey? Baik. Ni disebut lagi. Zikir-zikir yang tidak mengecewakan pengamalnya. Dan hari ni banyak kecewa dalam hidup kita tuan-tuan kan. Kita stres, kita rasa kenapalah Tuhan bagi ujian macam ni dekat aku. Kenapalah aku tak dapat macam ni, kenapalah itu, kenapalah ini. Jadi banyak kekecewaan datang dalam hidup kita. Maka disebut dalam hadis ini, ya, mu'aqibatun la yakhibu qailuhunna dubura kulli salatin maktubatin 33 tasbihatan wa 33 tamhidatan wa 33 takbiratan. Zikir-zikir sampingan yang tidak akan mengecewakan pengamalnya selepas setiap solat fardu ialah 30 kali tasbih, 30 kali tahmid, 30 kali takbir. Maka ini kita sebut kalau dalam mungkin kalau dalam kalangan orang Melayu ni dia panggil zikir Fatimah. Kan? Ingat lagi tak kisah anak Nabi SAW? Nabi pun pula dah tuan-tuan puan. Kita ni kan sirah kadang-kadang dah lama tu pun kan. Ingat lagi tak? Saya suka betul nasyid dulu-dulu. Anak Nabi kita ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Qasim, Abdullah, Ibrahim, Fatimah, Zainab, Umi Kalsum dan Siti Ruqayyah. Ingat lagi tak? Cik-cik dulu suka kan? Ni tak ada dah, jarang-jarang dah kita dengar nasyid tu tahu kan. Ni memang nostalgia betul lah kita sebut lagu ni, nasyid ni. Anak Nabi 7 orang tu disebut dalam kitab sirah, 6 orang datangnya daripada Sayyidatina Khadijah, seorang lagi anak yang namanya Ibrahim datangnya daripada Mariatul Qibtiyah. Jadi dalam ramai-ramai tu satu orang yang namanya Fatimah. Satu hari Fatimah ni kita sebut dia kahwin dengan Sayyidina Ali. Kita tahu dia kahwin dengan Sayyidina Ali. Dan keluarga mereka tidak kaya. Jadi bila menguruskan rumah, uruskan anak, jadi dia rasa penat sangat. Maka dia jumpa dengan Nabi. Dia kata, wahai ayahandaku, boleh tak bagi dekat aku seorang pembantu? Sebab waktu tu Nabi ada tawanan-tawanan perang yang sebenarnya kalau Nabi nak, Nabi boleh je bagi dekat Sayyidatina Fatimah. Tapi apa kata Nabi? Nabi kata, wahai anak kesayanganku. Tengok Nabi cakap dengan anak dia tuan-puan, bahasa yang cukup halus, cukup manja, cukup kasih. Kan? Wahai anak kesayanganku, dia kata. Nak tak kalau aku ajarkan kamu satu zikir yang akan jadi
pembantu yang lebih baik daripada pembantu-pembantu yang ada di dunia ni. Kemudian Nabi ajarlah zikir ni 30 kali 3 kali tasbih, 33 kali tahmid, 33 kali takbir kepada Sayyidatina Fatimah. Maka zikir ini dikenali sebagai zikir Fatimah. Kalau orang-orang tua-tua dulu selalu sebut, kalau hang stres sangat, urus anak hang, stres, anak tak telefon dah lah COVID, tak boleh jumpa cucu, rindu cucu kita ni kan semua kan, maka baca zikir Fatimah ni. Dia bukan zikir Fatimah ni, kita dah ingat Fatimah dah. Zikir Fatimah ni hak ni, 33 ni. Okey? Kalau boleh, usahakanlah jangan tinggal. Kalau tak boleh buat setiap hari tuan-puan, seminggu sekali. Tak boleh seminggu sekali, sebulan sekali. Tak boleh sebulan sekali, carilah setahun sekali tu tuan-puan. Satu hari yang kita duduk tinggalkan benda-benda yang kita buat, kita bacakan zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada anak anda yang baginda kasihi, insya-Allah. Jadi ada banyak lagi lah zikir lain yang kalau kita nak sebut ni. Okey, baik. Kemudian kedua, ni. Sunat untuk selepas sembahyang beralih tempat solat fardu untuk melakukan solat sunat supaya banyak tempat sujud yang akan menjadi saksi. Maknanya apa? Maknanya kalau kita dah selesai sembahyang fardu, contohnya di masjid, maka afdal untuk beralih tempat melakukan solat sunat di rumah masalahnya. Kenapa? Kerana disebut dalam hadis-hadis yang lain, bagaimana orang-orang yang solat di masjid, kemudian solat di rumah dan sebagainya, maka disebut oleh para ulama sunat untuk mempelbagaikan tempat sujud kita tu dengan solat fardu dan juga solat sunat. Maknanya apa? Kalau kita dah buat solat fardu di masjid contoh, maka kalau kita nak buat ba'diyah di rumah, itu afdal disebut dalam kitab ini. Sama jugalah kalau kita semayang contohnya, kadang setengah orang ingat kita semayang di sejadah ini kemudian pindah ke sejadah ini pun boleh juga kata sebahagian ulama. Kalau tak bergerak, kadang-kadang kita sebut nak bergerak ni mungkin setengah orang agak sukar, ya. Kita sembahyang berjemaah kadang-kadang duduk dalam ramai-ramai orang, jadi nak bergerak susah dan sebagainya, maka tidak ada masalah. Kalau kita nak bangkit sembahyang sunat di tempat yang sama kita solat fardu, itu pun tidak ada masalah. Kemudian yang ketiga, dia ada 3 je. Mendahulukan jemaah perempuan bersurai selepas solat. Maknanya apa? Selepas solat, jemaah laki-laki duduk sampailah jemaah perempuan keluar, habis. Supaya apa? Kerana nak elakkan ikhtilaf ataupun bercampur gaul yang boleh menjadi fitnah. Ini kalau di Malaysia, kita pintu laki dengan pintu perempuan tu kita sebut jauh kan. Ada setengah jemaah ni tak peduli pun, habis mayang aku nak balik dulu kan. Jadi kadang-kadang pintu jemaah muslimah ni dekat belakang, dia tak bercampur dengan tempat keluar orang laki-laki. Kalau tempat yang kita kata pintunya satu, tempat masuknya sama, maka afdalnya adalah didahulukan orang-orang perempuan yang balik dulu. Benda ni kalau kita pergi dekat negara Arab memang kita nampak. Alhamdulillah saya ada pengalaman pergi ke negara yang saya nampak mengamalkan ni di Algeria. Algeria ni negara yang agak menarik. Dia bukan negara tourist country, tak. Dia bukan negara yang offer pelancongan, tak. Dia negara yang close country, negara yang tertutup. Tapi hebat kan, tengok. Kalau tuan-tuan tengok sekarang musim Olimpik, tengok salah satu atlet dia, atlet judo dia. Saya tak ingat nama apa, tapi atlet judo dia, bila dia duk berlawan tu dalam kita kata pemilihan saringan kan. Atlet judo dia bertemu dengan atlet daripada Israel. Bila nak bertemu dengan Israel, dia tarik diri dengan coach dia. Sebab apa? Sebab dia kata dia dah usaha bertahun-tahun untuk pergi ke pertandingan Olimpik di Jepun. Tapi dalam bab perjuangan Palestin tidak ada kompromi. Tengok tuan-puan, ini orang yang kita kata luar biasa ni kita kata. Mungkin orang lain menang pingat emas dan sebagainya, tapi dia dah menang hati orang-orang Islam lebih daripada pingat Olimpik tu sendiri. Ini kita sebut orang yang ada prinsip.
Maka bila saya pergi ke sana di Algeria tu, kebetulan saya sempatlah 14 hari Ramadan dekat sana. Apa ni, memang bila dah selesai semayang tu, orang lelaki dia tunggu sekejap. Orang perempuan dia tak ada duk sembang cerita ni kan. Kadang-kadang dah habis semayang tu sembang dulu. Kan kata lama tak jumpa kan. Kan, pergi mana ni, raya ni balik mana? Contoh kadang kita ni sembang kan. Buat kuih raya apa atau ni. Kita banyak sembang orang perempuan kita kan. Tapi dia dah habis semayang je, dia langsung bergegas keluar daripada pintu. Dia tak lama selepas tu barulah orang laki-lakinya keluar. Ini sebut dalam, antaranya sebut dalam hadis daripada Ummu Salamah, disebut perempuan-perempuan pada zaman Nabi SAW ucapkan salam mengakhiri solat fardu, mereka terus bangun. Sedangkan Rasulullah SAW dan para jemaah lelaki terus duduk sehingga Rasulullah SAW bangun, barulah mereka bangun. Jadi ini disebut bagaimana hadis Nabi SAW. Jadi ini antara sunat-sunat yang yang boleh dipraktiskan sejurus sahaja selesai solat kita, solat fardu. Jadi ini kita sebut antara beberapa yang dinotakan dalam kitab Fiqhul Manhaji ini. Okey. Alright, nanti kalau tuan-tuan puan ada soalan, letakkan ruangan komen. Hak mana sempat jawab, saya cuba insya-Allah. Kadang ada juga yang marah, soalan saya tulis awal lagi susah tak jawab. Kadang dia tak naik dekat ni, saya punya saya pakai StreamYard, kadang dia tak naik dekat komen tu. Jadi bila dah habis tu, bila saya scroll balik, kadang saya scroll, saya tengok apa soalan-soalan orang, so saya bawa untuk perbincangan next week, insya-Allah. Okay. Alright. Kita tengok nak sambung sikit lagi dalam masalah makruh dalam solat. Apa dia makruh ni? Kita rukun dah selesai, sunat dah selesai. Hari ni kita nak masuk lagi satu bab, iaitu bab makruh dalam sembahyang. Makruh ni apa dia? Tengok dekat ni, para dua ni. Makruh adalah perkara yang diberi pahala kepada orang yang bersolat kerana patuh meninggalkannya dan tidak pula berdosa melakukannya. Maknanya apa? Makruh ni kalau kita tinggal dapat pahala, kalau kita buat tak dapat dosa. Okay. Alright, ada beberapa perkara, perlakuan yang sunat dijauhi dan makruh dilakukan oleh orang yang bersolat. Antaranya apa dia? Yang pertama disebut menolehkan kepala ketika bersolat kecuali dengan sebab yang diperlukan. Duk saja-saja dia kali kepala. Tengok siapa dia duk ketuk pintu rumah aku ni kan. Masa dengar bunyi ketukan. Kali kepala. Sebut Nabi, Allah sentiasa berhadapan dengan hambanya yang bersolat selagi dia tidak menoleh. Dan apabila dia menoleh, Allah Subhanahu Wa Taala pun berpaling daripadanya. Bayangkan tuan-tuan puan. Kita duduk berdepan dengan suami kita. Contohnya orang yang dekat dengan kita. Duduk depan suami kita, kita duk cakap-cakap dengan dia, tiba-tiba dia pusing kepala. Tak mau tengok kita dah sampai ke sudah. Apa rasa kita tuan-tuan? Dia rasa apa? Mestilah kita rasa sedih, mestilah kita rasa kecewa kan, kita duduk berdepan dengan dia tapi dia tak nak pandang kita. Maka ini seolah-olahnya bila kita berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan puan, bayangkan betapa ruginya kita sembahyang dalam keadaan Allah tak sudi pun nak pandang kita. Sudahlah dengan banyak kesilapan kita, kesalahan, kecacatan kita dalam sembahyang, Allah nak pandang pun tak sudi. Sebab apa? Kita tak serius bila kita sembahyang. Antaranya apa dia? Tak ada apa sebab pun. Saja dia kali kepala dia. Maka ulama kata ini makruh. Kalau nak kalih boleh tak? Ada keperluan kita sebut. Keperluan yang macam mana? Contohnya yang boleh mendatangkan darurat dengan nak sembahyang kan, dengar. Contohnya kalau sembahyang kat tempat lapang kan. Sembahyang rasa macam ada sesuatu bahaya yang sedang berada dekat-dekat dengan kita contohnya kan. Jadi kita rasa takut ular ke apa benda ke kan. Kita kalihkan sedikit kepala kita contoh kerana keperluan, kebimbangan terhadap keselamatan kita. Maka dia tidak membatalkan solat. Ini kata ulama, dia hanya makruh sahaja. Okey. Kemudian banyaklah hadis-hadis kalau disebut dalam ni, kalau kita nak sebut satu persatu kan. Termasuklah disebut dalam ni. Ni. Semua yang dinyatakan adalah tentang menolehkan kepala sahaja. Adapun
menoleh sehingga memalingkan dada daripada kiblat akan membatalkan solat kerana meninggalkan rukun menghadap kiblat. Dada jangan bergerak. Kalau ada keperluan sekalipun, dada mesti menghadap ke arah kiblat. Kalau kita kalih sampai lagu tu, kan? Lagu tu, dada bergerak. Lari je daripada arah kiblat, maka kata ulama membatalkan solat. Tapi kalau jelingan mata saja boleh tak? Tidak mengapa disebut dalam ni. Sekiranya melihat dengan jelingan mata sahaja tanpa menoleh. Cuma mata tu kita sebut janganlah selesai saja. Merewang biji mata dia. Bila mata kita tengok hak tu, tengok hak ni, cicak lalu, duk cik 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 tu pun kita tengok, kucing lalu duk miau 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 pun kita tengok, akhirnya dia akan menghilangkan kekhusyukan sembahyang. Maka tu kita nak elak. Kan kadang-kadang lipas lalu, ya Allah, dalam hati duk bimbangnya, lipas ni kan saya dah terbang main kat aku ni, tak ada apalah dalam kepala kita kan. Jadi mata duk ikut lipas tu pitang mana. Boleh tak? Boleh. Tapi kita bimbang-bimbang dia menghilangkan kekhusyukan. Maka sebab tu kita sebut hati-hati dalam pergerakan apa sahaja tindakan kita buat waktu sembahyang supaya dia tak menghilangkan tumpuan kita kepada apa yang sedang kita buat waktu tu. Okay. Alright. Kemudian yang kedua, pandang ke atas. Ni. Pandang ke atas ni disebut. Pandang ke atas ni maknanya kita langut tengok ke atas lah. Kan ni tak ada apa tujuan pun, saja je. Kan nak menghilangkan lenguh dia tu, imam ni baca panjang pula dah, surah sajadah hari Jumaat pagi. Kan nak kalih tak lagi, orang nampak pula, jadi tengok ke atas lah. Contohnya. Jadi ini makruh disebut dalam kitab fiqh manhaji. Kemudian yang ketiga, mengusap rambut dan melipat hujung pakaian ketika bersembahyang. Kan? Usap. Orang lelaki. Duduk saja-saja usap. Tak ada kerja pun. Tabiat dia panggil. Ataupun orang perempuan. Kadang kan telekong dekat hujung tak tahu baju yang dia pakai tu kan. Dia duduk gentel-gentel baju dia kan. Dekat hujung baju tu, duk main-main dengan hujung baju dia tu. Jadi kalau yang ni kita bimbang-bimbang dia akan turut menghilangkan tumpuan kita waktu sembahyang. Maka nak elak kita janganlah buat. Kan? Ia rasa geram je ada satu benang berjurai-jurai keluar daripada hujung baju kita kan. Tahan. Sekali dah habis sembahyang lagi, buanglah benang-benang yang kita kata rasa geram nak buang tu. Okay. Alright. Yang keempat, bersolat berhampiran hidangan yang menyelerakan. Masak tengah hari, sembahyang betul-betul depan meja makan. Ini makruh. Sebab apa? Kerana tumpuannya kepada hidangan. Bau pula nasi biryani, dak pun buat nasi dagang, sedapnya bau ayam asam nak cicah daging ni, hak kita rebus tadi ni. Nak makan, duk bimbang-bimbang nak sembahyang awal waktu. Kan, maka disebut dalam hadis, idza wudi'a 'asya'u ahadikum wa uqimatis salatu fabda'u bil 'asya'i wa la yaj'al hatta yafrugha minhu. Apa maknanya? Apabila makan malam kamu telah terhidang, sedang iqamah solat juga telah selesai, kamu mulakanlah makan dan usahlah tergesa-gesa sehingga kamu selesai daripadanya. Maknanya kata ulama macam ni. Kalau kita masak, kemudian ada waktu yang masih panjang untuk kita sembahyang, maka waktu itu boleh didahulukan makan berbanding dengan solat. Kalau kita nak makan. Tapi kalaulah kita kenyang lagi, kadang orang perempuan ni dia kenyang daripada orang nak makan sebab apa? Duduk kat dapur tu macam-macam, cicip kan. Rasa, lah kenyang dengan rasa. Maka bila kita dah hidang makan, kita tak sembahyang pun dekat tempat kita hidang makan tu. Contohnya kita sembahyang dalam bilik kita, jauh daripada bau-bauan. Kan tak adalah kita lapar sangat pun nak makan. Jadi kalau dalam keadaan begitu, itu lebih baik kita kata kalau kita nak mengawalkan solat di awal waktu. Walau bagaimanapun, kalau dalam keadaan kita lapar, masih ada waktu yang panjang untuk sembahyang, maka ulama kata apa? Berdasarkan hadis Nabi ini, maka kita boleh untuk makan dulu, kemudian baru kita sembahyang. Tak kisahlah sembahyang apa pun. Macam dalam ni dia sebut wudi'a 'asya'u, makan malam.
Makan malam ke, makan tengah hari ke, ikutlah. Okey, sama je. Yang kelima, bersolat sambil tahan buang air kecil ataupun air besar. Tahan sakit perut ni. Padahal masa panjang ni. Kalau panjang itu kita sebut jangan duk tahan-tahan. Kalau orang tua sebut duk kemut-kemut punggung tu kan. Jadi kalau kemut-kemut ni kata ulama, kalau baru daripada rakaat pertama tu, lebih baiknya adalah kita sempurnakan dulu hajat kita ni. Yang nak terkencing ke, nak buang air besar. Sebab tu nak semayang tu kita sebut selesai siap-siap. Saya kalau dah start semayang tu, disebut makruh untuk tahan. Tahan kentut pun sama juga. Maknanya apa? Makruh. Tapi kalau nak tahan boleh tak? Boleh. Dia tidak batal semayang selama mana tidak keluar angin daripada punggung kita tu. Tapi kalau kita tinggalkan, maknanya kita semayang dalam keadaan selesa, dalam keadaan tenang, dalam keadaan tak ada lah takutnya nak bergerak sekali takut angin keluar daripada buntut kita. Maka itu lebih baik. Kerana apa? Kerana dia boleh kita sebut mendatangkan kekhusyukan. Okey. Kemudian yang keenam. Okey tak setakat ni? Kan saya laju sangat. Okey kan? Kalau laju sangat, saya tulis Ustazah laju sangat lah. Dekat mana saya laju tu, tulis komen untuk saya ulang balik. Okey? Yang keenam, bersolat ketika mengantuk. Ya Rabbana, mengantuk sesungguhnya. Maka kata ulama, kalaulah dia mengantuk dalam keadaan ni masih ada waktu yang panjang macam makan tadi. Maka kita boleh kalau kita nak tidur sekejap dulu dengan syarat set lah jam tu. Kan jangan kita tak apa tidur dulu. Tidur sampai ke pukul maghrib baru bangkit. Jadi kita sebut set lah jam. Hari ni zaman teknologi dah canggih kan. Kita set tidur 15 minit, 30 minit. Maka lepas tu bila jam bunyi bangkitlah sembahyang. Kecuali yang waktu-waktu yang dah pendek. Mengantuk sangat buat kerja, tak tidur malam, tengok Olimpik punya pasal contoh kan. Silalah nak tengok Olimpik tak ada masalah. Buat Olimpik mengantuknya kan, dah masuk waktu subuh. Waktu subuh ni dia pendek. Maka waktu subuh ni kita sebut didahulukan sembahyang berbanding tidur. Sebab apa? Sebab kalau tidur sekali terlajak. Jadi solat. Maka sebut orang yang solat dalam keadaan mengantuk, mungkin dia akan terlepas bacaan-bacaan ataupun tidak tepat ya, ataupun terlupa nak baca dan sebagainya. Maka kerana itu elok dielakkan. Tengok kenapa dilarang ni? Kenapa makruh? Sebab apa disebut Nabi SAW, bila kamu merasa mengantuk ketika sembahyang, hendaklah tidur sehingga mengantuknya hilang. Ini kerana jika dia terus bersolat dalam keadaan mengantuk itu, mungkin la yadri la'allahu yastaghfiru fayasubbu nafsahu, mungkin dia nak minta ampun tapi fayasubba nafsahu, tapi tersilap dia maki pula diri dia. Jadi nak dielakkan. Kadang-kadang kan dia jadi duduk dekat minda separa sedar tak sedar, tak tahu buat apa. Kan tak khabar orang Kelantan kata. Okey, kemudian yang ketujuh, solat di tempat-tempat berikut. Ini tempat yang makruh untuk solat. Bilik air, di jalan, di pasar, kawasan perkuburan, gereja, kawasan buang sampah, kandang unta, kandang lembu, kandang kambing. Sebab apa? Dikhawatiri terdapat najis di setengah tempat tersebut dan tak selesa di setengah bahagian yang lainnya. Ni jadi ada hadis yang sebut Nabi larang untuk sembahyang di tempat buangan sampah, fi tariq, tengah jalan, fil hamam, dalam bilik air, fi ma'atinil ibil, dalam kandang unta, wa fawqa zahri bait, dan juga di atas Kaabah. Tapi disebut disebut oleh Tirmizi, hadis ni tak berapa kukuh kerana ada satu hadis yang lain disebut al-ardu masjidun illa al-maqbarah wal hammam. Disebut disebut dalam hadis yang lain, bumi ni ada tempat sujud kecuali kubur dan juga bilik air. Walau bagaimanapun kita sebut sebagai langkah berjaga-jaga kan, daripada boleh ke tak semayang dekat kubur ni, dekat tepi jalan ni. Jadi kalau boleh kita elakkan. Kecuali kemudaratan, memang tak ada dah tempat lain. Kalau tak ada dah tempat ni, memang kita ni tersangkut dekat kandang kuda contohnya kan. Kita kena kurung dalam kandang lembu contohnya.
Jadi tak boleh keluar situ sahaja tempat kita semayang. Itu keadaan darurat-darurat yang kaedah fiqh sebut ad-darurah tubihul mahdhurat. Darurah membolehkan apa yang tidak boleh dalam agama. Okey? Alright. Dah selesai. Sikit je. 7 benda je makruh. Elakkan. Jadi kita faham benda ni tuan-puan sebagai satu benda yang kita kata apa? Satu benda yang kita nak tambah baik dalam ibadah sehari-harian kita. Sebab selama ni kita semayang je. Kan Tok Guru kita ajak dulu. Kita buat je. Salah ke Tok Guru kami dulu Ustazah? Tak. Yang kita nak buat hari ni adalah kita nak tambah baik. Macam kita doa dengan Allah kan. Selalu kita minta dalam satu hadis disebut oleh Nabi SAW, disebut oleh para sahabat, disebut dalam kitab Riyadhus Shalihin. Nabi ajar satu doa kepada Muaz bin Jabal. Doanya berbunyi apa? Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husnu ibadatik. Wahai Allah, bantulah aku untuk mengingatimu, bantulah aku untuk berzikir kepadamu, bantulah aku untuk mensyukuri nikmatmu, dan bantulah aku untuk memperbaiki ibadahku. Ni Tuhan duk bantu kita ni. Maka kita sama-samalah insya-Allah kita permudahkan. Okey, saya nak tengok ada tak soalan-soalan satu persatu. Kalau ada kita cuba jawab insya-Allah. Okey. Terima kasih yang buat sharing-sharing ni Puan Salbia. Nanti nak ulang kaji lagi, kita tengok lagi kita share tu nanti, okey? Alright. Sana saya tengok ramai bagi salam ni. Saya jawab general je lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tag kawan-kawan. Terima kasih banyak-banyak. Ke malam ni tak ada soalan. Semua insya-Allah faham belaka-belaka. Okey. Ada Puan Zahra kata Alhamdulillah, jadi amalan siang dan malam istighfar tak pernah tinggal. Alhamdulillah. Yang dapat Alhamdulillah, yang tak dapat tak apa. Jangan rasa Allah selama-lama hidupku aku tak buat lah. Yang Ustazah sebut tak apa tuan-tuan puan. Nabi kata mayuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah nak bagi kebaikan pada dia, maka Allah akan faqihkan dia dengan agama. Macam tuan puan buat waktu ni lah. Tahu tak ni tanda Allah sayang kita ni. Allah bagi pada kita masa duduk sekejap 1 jam, perbaiki ibadah kita, kemaskan ibadah kita. Maka ini tuan-tuan puan, rezeki yang tak semua orang dapat. Syukur Alhamdulillah. Mungkin ada orang tag kita malam ni, kita tak berhajat nak tengok pun tak apa. Kan? Kita sebut kalau orang tag kita tu terima kasih pada dia. Walaupun kita tak tengok pun. Kan? Tapi tu maknanya apa? Masih ada orang-orang yang sayang kita, tengok, ingat kat kita bila nak buat amal-amal soleh ni. Okey. Ni betul lah ni. Surai di masjid. Ni Puan Rukiah notakan balik. Makruh, buat tak dapat dosa, tinggal dapat pahala. Okey. Puan Faizah, soalan pertama. Saya nak tanya, kalau dah buat witir selepas isyak sebelum tidur, kalau bangun tahajud, solat witir buat 3 rakaat juga ke? Okey, begini ulama ajar kita. Kalau kita tengok ulama alam kitab fiqh ni sebut pada kita tuan-puan, kalau kita dah buat witir selepas isyak, maka dia tidak ada 2 witir dalam satu malam. Maknanya kita buat selepas isyak, sekali lepas tahajud pun buat lagi, tak ada. Sama ada salah satu. Kalau kita dah buat selepas isyak, sebab kadang-kadang nak bangun pagi tahajud ni tak sedar kan. Jadi kerana kita bimbang tak terbangun tahajud, kita buat siap-siap witir. Tidak ada masalah. Kita dah buat witir selepas sembahyang isyak, lagi selesai sembahyang tahajud, kita habiskan dengan sembahyang tahajud tu saja, tidak ada masalah. Jadi kalau tanya selepas bangun tahajud buat 3 rakaat ke, sekali je witir. Kalau dah buat waktu lepas isyak 3 rakaat, maka selepas tahajud tu tak ada lah. Macam tu cara ulama ajar kita. Okey. Alright, yang Kak Iyah jerang lambat masuk, tak apa, ni baru balik kerja agaknya ni kan. Okey. Ada lagi tak soalan kat bawah? Okey. Soalan ni payah nak jawab ni kan.
saya selalu tahan kentut masa sembahyang. Apa nak buat ya Ustazah? Katanya badan selalu berangin. Orang tu kata makan nangka, badan berangin makan apa benda tu? Ubi-ubi kayu jadi berangin. Okey, dia berangin ni kalau ikut perubatan ni sebab ada gas banyak dalam perut kita. Mungkin kerana darah kita, darah jenis AB contoh, kita minum susu. Jadi apa dia tak boleh tolerate, perut kita, usus kita tak boleh tolerate dengan susu, menghasilkan banyak gas tu yang jadi terkentut-kentut tu. Okey. Kalau selalu tahan kentut ni, dia tengok dua keadaan. Hak pertama, kalau setiap kali nak kentut, nak sembahyang je, memang main rasa nak kentut. Duk biasa-biasa dia tak jadi nak terkentut pun. Ni kata ulama, boleh jadi gangguan yang dibuat oleh syaitan. Maka kerana itu disebut dalam hadis Nabi, seorang sahabat datang jumpa dengan Nabi, dia bagi tahu, ya Rasulullah, bila aku nak sembahyang ni ada gangguan. Maka Nabi ajar untuk berta'awuz. Sebelum sembahyang tu, jangan kita langsung-langsung ambil wuduk, Allahu Akbar, khusyuk aku ni kan. Kalau boleh tu mulakan dengan berta'awuz. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Mulakan dengan surah An-Nas. Kemudian kalau ada gangguan lagi disebut kaedah ruqyah yang diajarkan Nabi ni. Apa dia? Selalu kita sebut buat seolah-olah kita meludah sebanyak 3 kali ke sebelah kiri. Jangan ludah betul pula. Hai tuй kan, marah pula dah suami ni ludah-ludah apa ni nak sembahyang ni kan. Seolah-olah. Maka kalau kita sebut jadi waktu nak sembahyang sahaja, maka kita sebut minta bantuan Allah di samping. Tengoklah pemakanan kita. Dah tahu kita ni jenis berangin, kan, janganlah makan makanan-makanan yang berangin ketika nak sembahyang. Tapi setengah orang ni Tuhan uji dia. Kalau Tuhan uji ni pada saya, kalau kita dah ikhtiar, dah usaha, dah ustazah, sebelum sembahyang tu saya dah kentut habis-habisan, tapi bila nak sembahyang tu jadi juga lagi. Mungkin ini kita sebut ujian pada kita untuk kita lawan rasa tu. Cuma saya teringatlah ada seorang kawan saya ni, dia ajar, dia kata dia ada teknik dia. Nak tahan kentut tu supaya kita tak rasa nak terkentut sangat. Cara dia macam mana? Dia kata bila kita rasa nak terkentut sangat, saya tak tahulah ni terpakai ataupun tidak untuk semua. Cuma saya share lah dengan Puan Azizah dan semua yang ada ni. Kawan saya kata bila kita rasa nak terkentut, dia kata tarik nafas sampai paling hujung, tahan sekejap. Tahan. Hak tahan tu dia kata satgi hak rasa nak terkentut tu, angin tu hilang dalam perut. Try lah, cuba try. Okey. Kalau menjadi, alhamdulillah. Kalau tak jadi, kita kena cari tips lain lah. Okey. Tapi ni memang masalah yang kita sebut kadang-kadang jadi pada kita. Okey. Bagus soalan Puan Nur Azian. Masa tengah sembahyang jemaah, anak kat sebelah main-main, saya lepuk dia. Saya lepuk dia. Makruh dah ustazah? Okey. Kadang-kadang kita nak marah anak kita ni, aku nak sembahyang ni dia berlari-lari pula dah kan. Okey, kalau lepuk ni tengoklah kita sebab apa. Apa tujuan kita. Kadang-kadang anak-anak ni kecil lagi, dia tak faham lagi sembahyang tu apa. Jadi kita lah yang kena sabar. Dengan anak-anak ni pada saya lah kan. Kalau kita nak ajar dia ni, ambil masa. Sebab tu Nabi berkata usia anak sembahyang ni 7 tahun. Bawah pada 7 tahun tu kutil lah macam mana, lepuk lah macam mana pun, kita buat rakaat pertama, rakaat kedua saya dia buat balik. Jadi mak sabarlah. Kalau tanya pada saya tu makruh ke tidak tu, dia terkait dengan pergerakan sembahyang kita. Kalau kita keluarkan tangan, syaratnya apa? Jangan lebih 3 kali. Kan? 3 kali kalau nak kutil. Tapi kalau boleh lah. Kan Puan Nur Aziah, kalau boleh elakkan. Sebab apa? Kadang-kadang kita sebut, kita bimbang macam ni je. Sifir dia begini. Kita bimbang, sekali anak akan rasa setiap kali mama sembahyang, mama mesti cubit saya. Saya tak suka mama sembahyang. Kita takut dia datang kecederaan emosi macam ni. Menyebabkan anak rasa apa? Sembahyang ni lah menyebabkan mak marah aku. Mak pukul aku. Jadi kita nak elakkan macam tu. Tak apalah dia main kat kita kan. Yang penting kita tahu rukun. Dia duduk depan kita, duduk tak mau bergerak. Rukun kata macam mana? Rukun kata bila nak sujud pastikan
semua anggota mencecah lantai. Jadi kita pandai-pandai adjust lah kalau dia duduk bawah perut kita. Adjust lah sujud kita tu, tangan 7 anggota kita tu kena dekat lantai. Cukup semayang macam biasa. Manalah tahu anak yang hari ni duk main-main kat sebelah kita ni, esok-esok dia lah nak jadi imam sembahyangkan kita kan. Esok-esok bila kita dah mati dia lah jadi imam jenazah kita. Siapa tahu tu tuan puan, kita tak tahu. Yang kita semayang kan, kita ajak dia dengan penuh kasih sayang. Sekali-sekala tu normal lah kalau nak marah kat anak. Itu kalau lepuk. Ada setengah orang ni kadang-kadang kan. Ni kadang-kadang lah saya dulu-dulu kan buat macam tu juga. Kita tengah semayang kan, kita tahu anak kita duk pukul adik dia contoh. Kita tengah semayang ni baru rakaat kedua. Allah. Dia tarik Allah Akbar. Anak dia faham dah. Tu kadang-kadang tu. Jadi kita tak nak lah buat benda-benda yang menyebabkan ada komunikasi dengan orang lain dan sebagainya. Jadi nak elak benda tu kalau boleh kita elakkan. Tapi kalau buat macam mana? Kalau buat ni tengok. Kalau kita lepuk dia kan, dengan 3 kali kita tumbuk dia kat tepi kan. 3 kali pergerakan, lebih daripada 3 tu batal semayang. Okey. 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 Puan Norma, Ustazah saya nak tanya, saya sakit lutut. Saya semayang atas kerusi, bila sujud dahi tak kena sejadah. Jadi sah tak solat untuk solat saya? Okey. Puan Norma, mudah-mudahan Allah beri kesembuhan pada Puan Norma, hilangkan sakit lutut. Kalau tak hilang pun mudah-mudahan pahala sabar Puan Norma nak semayang juga dalam keadaan sakit sebegini, Allah berikan sebesar-besar ganjaran, insya-Allah. Allahumma amin. Dan untuk orang-orang lain yang dalam keadaan sakit lutut dan sebagainya, ni sakit yang bukan kita minta kan. Dan makin tua itulah jadinya. Maka kita sebut tuan-tuan puan, kalau kita sakit ada rukhsah yang dibenarkan, kelonggaran yang dibenarkan. Dia kita sebut untuk keadaan yang normal itu 7 anggota sujud tu mesti kena dekat lantai. Tapi kalau terjadi kemudaratan, sakit ataupun kita sebut ada benda-benda yang tidak boleh kita nak elak, maka tidak ada masalah. Sujudnya itu ulama kata kalau kita tidak sujud seperti orang yang biasa, orang yang sihat sakit biasa, syarat sujud ni adalah kalau dia semayang duduk atas kerusi, mestilah sujudnya itu melebihi rukuknya. Itu asas dia. Semayang ni tuan-puan, kita sebut dia ikut kondisi masing-masing. Semayang ni bukan mesti sujud atas lantai, tidak. Sebab tu dalam Islam, kaedah fiqh ajar pada kita, kalau kita tak boleh semayang normal, kita semayang dalam keadaan duduk. Tak boleh duduk, kita duduk atas kerusi. Tak boleh duduk atas kerusi, kita baring. Habis kan yang tak boleh baring, semayang dengan mata. Sebab tu kita mengaji fiqh ni, kita nak faham. Aku sakit lutut, lagu mana nak buat ni? Kaedah fiqhnya ajar begitu. Okay. Alright. Okay. Bolehkah kita melengahkan waktu isyak sebab kita nak bangun tahajud? Kalau dah buat isyak memang payah bangun tahajud, ni betul. Kadang-kadang kita jadi lagu tu. Dia tak semayang isyak tu kan, dia tidur tu dalam keadaan berjaga-jaga ni. Bunyi loceng je bangun. Sebab apa? Nak semayang isyak plus semayang tahajud. Sebagai ulama kata boleh untuk melewat-lewatkan solat isyak. Walau bagaimanapun, pandangan saya, tengoklah kita ni jenis lagu mana. Kalau jenis lena, bom meletup pun tak jaga, tidur mati, baik semayang awal-awal, selesai masalah. Esok bangun-bangun pukul 6.30, tak ada apa, kita semayang dah isyak malam tadi. Tiba-tiba kita kata kita dah tahu dah kita ni jenis balok liat, orang kata bangkit tu punya jam berdering sebelah telinga pun, ya Allah, jiran sebelah bangkit dah dengar jam loceng ni, dia tak bangkit-bangkit lagi. Kalau kita jenis tu, maka elakkanlah. Tapi kalau kita ni jenis mudah bangun kan, tidak ada masalah dan sebagainya, maka boleh kalau kita nak melewatkan solat isyak ni untuk kita bangun tahajud sekali. Tapi kalau boleh, satu lagi benda yang kita kena letak dalam fikiran kita, walaupun dibenarkan, kadang-kadang tu ada setengah orang dia nak combo isyak, tahajud, witir, kemudian combo dengan solat subuh. Kan, maknanya apa? Maknanya dia apik rapat. Subuh pukul 5.45 contoh. Jadi dia bangkit semayang tahajud dia 5.40. Kan, main isyak 5.40.
5.40. Jadi sembahyang laju-laju, sembahyang tahajud 2 rakaat, terus sembahyang subuh. Jadi kalau boleh kita nak elakkan sembahyang yang di hujung waktu. Kalau dia bangun tahajud pukul 4, ya pukul 3.30 masalahnya, itu tidak ada masalah. Okey. Okey, Tuan Abdul Rahman Halim tanya, bab witir selepas isyak 1 rakaat, boleh ke 2 rakaat selepas sebelum subuh? Okey, hak ni ulama sebut ada macam-macam pandangan lah. Ada ulama kata kalau nak dikomplitkan 3 itu lebih baik kerana Allah Subhanahu Wa Taala itu dia ganjil dan disukakan keganjilan. Cuma saya lebih cenderung dengan pandangan kalau kita dah semayang 1 ataupun 3 rakaat sebelum isyak, maka tidak ada dah witir selepas itu. Maknanya selesai dengan 1 selepas isyak, kadang-kadang kita rasa malas nak buat 3. Buat 1 pun tak apa, cukup. Jadi kita sebut memadai dengan witir yang kita dah buat tadi selepas isyak tadi. Ini sekadar pengetahuan saya. Tapi kalau tuan-tuan puan ada lagi ustaz-ustazah lain cerita mengaji fiqh, tuan-tuan puan jangan berhenti dengan satu ustazah, satu guru saja. Okey, kita mengaji fiqh ni ada banyak benda yang kita nak kena explore sebab mengaji fiqh ni adalah ilmu yang wasi', ilmu yang luas. Jadi mungkin kalau ustaz ni sebut macam ni, ustazah ni sebut macam ni, tu contoh. Kadang-kadang orang bergaduh. Saya kalau ilmu fiqh ni tuan-puan, orang tu nak beramal macam tu ikut suka dia. Contohnya dalam masalah sembahyang doa kunut contoh. Ya. Kalau kita mazhab Syafi'i ni kita kata kena buatlah sunat yang dituntut. Kan? Sunat yang dituntut. Jadi kalau kita tertinggal, kita ganti dengan sujud sahwi. Ada setengah orang kata tak buat pun tak apa sebab namanya sunat sahaja. Jadi tak digantikan dengan sujud sahwi pun tak apa. Dua-dua boleh, tak ada masalah. Maknanya apa? Kita jangan bergaduh. Satgi bila kita bergaduh, hak ni kata kena buat, hak ni kata tak payah buat pun tak apa. Akhirnya tepuk tangan siapa? Orang hak tak semayang. Tengok orang hak semayang bergaduh. Ujung aku tak semayang, dia kata. Na'udzubillah. Okey. Jadi dalam fiqh ni dia ada banyak pandangan. Jadi bila banyak pandangan ni kita tahu ada satu pandangan begitu, kita nak beramal silakan. Orang lain nak pakai pandangan yang lain, silakan. Tidak ada masalah. Ya. Okey. Yang tak dapat teknik tahan angin tu, tu kena cari balik tu macam mana. Okey, saya tengok kalau ada satu dua soalan lagi. Okey, Puan Sharifah, solat mana yang lebih afdal dibuat dahulu bila bangun tahajud ustazah, solat taubat, tahajud dan hajat? Boleh belaka. Sembahyang ni kita sebut tidak ada masalah. Nak taubat dulu tahajud kemudian hajat boleh. Nak taubat dulu, nak hajat dulu, nak taubat kemudian tahajud kemudian boleh. Tidak ada kita kata apa? Satu panduan yang mesti hajat dulu, mesti tahajud dulu, mesti taubat dulu. Tak. Ikut kita masing-masing. Kadang-kadang setengah orang dia nak semayang taubat dulu sebab apa? Bila semayang taubat tu dia boleh menangis senangis-nangisnya. Bila kita sebut bab menangis semayang tu kan? Rasa-rasalah. Ini sekadar cetusan saya je. Bila kali terakhir kita menangis dalam semayang kita kan? Ada tak kita menangis dalam semayang kita? Sebab tu kadang-kadang ada setengah ulama sebut tuan-puan, kita bila kita semayang, kita tidak ada rasa nak menangis, kita tak pernah menangis dalam semayang kita, mungkin kita kena minta dengan Allah supaya Allah bantu hati kita ni, lembutkan hati kita tuan-puan. Sebab apa? Ramai orang menangis bila tengok cerita dekat TV. Hindustan meleleh air mata. Malaysia kalah lawan badminton, sedihnya menangis. Kita tengok, baca dekat Facebook, sedihnya orang susah ni menangis kita. Baca dekat Instagram, pengorbanan seorang mak pada seorang anak contohnya, kita tengok kisah-kisah orang tuan-puan, kita menangis. Kalau sembahyang kita tak boleh menangis tuan-puan, ya, dia tak semesti setiap waktu. Tapi tengok hari-hari kita berlalu. Kalau lah sembahyang ni berlalu dalam keadaan kita tak pernah rasa nak menangis tuan-puan. Kita kena cek, ada masalah tak dengan hati kita ni? Sampai kita tak merasakan betapa dosa yang kita buat itu bila kita duduk depan Allah, satu benda yang kita kena sesali dengan tangisan air mata.
Sebab tu saya ajak tuan-puan malam ni kan, dah di penghujung kita punya slot fiqhawan tuan-puan. Cuba. Sampai setengah ulama kata kalau kita tak boleh nak menangis, buatlah macam nak menangis. Usaha nak menangis. Bukan kita hipokrit dah, kita sedang usaha nak menyatakan penyesalan kita. Kalau yang tak sembahyang syak lagi kan, nak sembahyang lagi, bayangkan apa dosa-dosa selama ni yang kita dah buat, yang Tuhan tak tunjuk dekat orang keaiban kita tuan-puan. Tuhan jaga aib kita. Tapi kita masih lagi teruskan dengan kehidupan kita seolah-olah hidup kita ni panjang lagi. Tak ada dosa kita buat dengan Tuhan tuan-puan. Sebab tu kita sebut, okay? Kalau rasa malu nak menangis waktu suami kita ada, bangkit tahajud pagi. Cerita dengan Allah, ya Allah, 50 tahun hidupku ya Allah, aku tak pernah menangis ya Allah. Minta dengan Allah tuan-puan. Nabi kata Allah turun ke langit bumi di 1/3 malam untuk Allah cari mana hamba-hambaku yang minta ampun. Aku nak ampunkan dosa dia. Minta dengan Allah, ya Allah, selama ni hati aku tak pernah tersentuh bila sembahyang ya Allah. Minta dengan Allah tuan-puan. Ya Allah, sentuhlah hatiku ya Allah, tumbuhkanlah rasa ya Allah bila buat sesuatu tu dengan penuh penyesalan padamu ya Allah. Bantulah aku ya Allah, bantulah aku ya Allah. Minta dengan Allah tuan-puan. Kan? Manalah tahu keras hati kita ni tuan-tuan puan. Di usia kita 47 tahun, di usia kita hari ni 50 tahun, Allah jentik hati kita tuan-tuan puan. Hidup kita sepanjang muda, usia muda kita tak pernah menangis. Tapi bila dah usia 60 tahun, Allah jentik hati kita tuan-tuan puan. Sembahyang kita dalam keadaan kita menyesal dosa-dosa yang kita dah buat. Ya Allah, nikmat apa lagi yang kita nak bila mana Allah limpahkan sedemikian rasa kat atas hati kita ni. Maka sebab tu minta dengan Allah. Ya. Okey, baik. Ustazah boleh tak baca Al-Mulk siap lepas maghrib? Boleh, tak ada masalah. Baca Al-Mulk ni tidak mesti malam. Siang pun boleh, tidak ada masalah. Cuma disebut Nabi SAW sebelum tidur dia tu Nabi baca surah Al-Mulk. Okey. Alright. Okey. Kalau kat hospital nak solat macam mana Ustazah? Sebab wayar melekat kat tangan dan seletip melekat. Nak tayamum tak ada yang bantu. Boleh solat hormat waktu. Okey, kalau semayang ni, kalau kita ada spray memadai dah sebenarnya. Kalau ada wayar-wayar seletip-seletip kita tak boleh nak buang tu, kita sekadar sapukan saja, lalukan di atas. Nanti kita akan masuk, kita akan jumpa bab sapu khauf, kita akan jumpa bab sapuan pada jabirah, dia panggil sapuan jabirah, sapuan di atas tempat yang beralas ataupun tempat luka yang berbalut. Nanti kita akan jumpa, nanti saya cerita panjang lagi insya-Allah ya. Okey, baik. Puan Hamidah tanya, solat sunat selepas Isyak 4 rakaat 1 salam atau 2 salam mana lebih afdal? Okey, kalau dibuat oleh secara pengetahuan saya lah, setakat pengetahuan saya, sembahyang sunat kalau selepas Isyak ni dibuat kalau 4 rakaat dibuat dengan 2 salam. Maknanya dua-dua. Kalau nak buat 4 lah. Kalau nak buat 2 saja pun boleh, tak buat pun boleh, tak ada masalah. Okey. Alright. Dah nak habis dah kan? InsyaAllah. Okey. Puan Azizah tanya satu lagi. Setiap rakaat solat tahajud seeloknya berapa rakaat? Setiap solat tahajud taubat seeloknya berapa rakaat? Nak tanya elok berapa rakaat ni ikut kemampuan. Kalau mampu buat 12. Kalau mampu buat 2. Yang penting buat. Okey. Kadang-kadang kita sebut ya, kita ni terlampau nak buat banyak benda, akhirnya kita tertinggal. Jadi kalau puan mampu buat, saya doakan Allah beri kepada puan sebesar-besar kekuatan untuk istiqamah buat sembahyang sunat. Berapa terpulang kepada kemampuan kita masing-masing. Okey. Okey. Yang tadi mungkin ada akhir lah kot. Satu lagi, Puan Wan Farihah. Ustazah, kalau bilik yang kiblatnya menghadap bilik air yang ada tandas, boleh ke? Boleh, tak ada masalah. As long as dia menghadap ke arah kiblat. Okey? So yang penting syaratnya adalah kiblat. Kalau dia kebetulan duduk satu sejalan dengan tandas pun tidak ada masalah lah, sebab yang penting arah kiblatnya tu. Cuma kalau boleh kita elakkanlah kan bilik yang ada bilik air ni, ataupun kalau hari ni ada pintu kan tutup.
Pintu bid'ah. So insya-Allah mudah-mudahan Allah permudahkan. Okey. Sudah 1 jam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak tuan-tuan puan. Teman saya daripada awal pukul 9 sampai pukul 10 malam ni tuan-tuan puan. Kita sedang berusaha untuk bantu diri kita tuan puan, lembutkan badan kita ni. Kita sedang bantu untuk ringankan badan kita ni. Faham kenapa aku semayang, apa lagi yang aku boleh tambah baik dalam semayangku. Semua ni tuan-tuan puan, percayalah Allah sedang menilai apa yang kita buat ni tuan puan. Tak sia-sia tuan-tuan puan duduk malam ni, sebab malaikat catat ni malam ni. Esok pagi malaikat akan bawa naik jumpa Allah pada 25 hari bulan 7. Puan Siti Mariam, Puan Hamidah, Puan Zaf, Puan Nora, semua ni dah luangkan satu masa daripada 24 jam yang Allah Ta'ala bagi, 1 jam untuk perbaiki ibadahnya. Maka mudah-mudahan tuan-tuan puan, 1 jam inilah yang menyebabkan Allah beri limpahan berkat masuk dalam keluarga kita. Mudah-mudahan 1 jam inilah Allah berikan kerendahan hati kita bila kita jumpa Allah. Kita rasa nak menangis depan Allah, kita rasa nak cerita dengan Allah apa yang jadi dalam hidup kita ni. Maka insya-Allah saya doakan Allah bantu tuan-tuan puan, Allah bimbing tuan-tuan puan, mudah-mudahan Allah jaga tuan-tuan puan, Allah pegang hati tuan-tuan puan, Allah bimbing tuan-tuan puan, Allah ringankan badan tuan-tuan puan untuk solat dengan sebanyak-banyaknya. Ingat, dosa apa yang kita buat tuan puan, kita dah terlanjur ke sebelum ni, kita dah tinggal sembahyang ke sebelum ni, kita jadi orang yang minum arak ke, kita mengumpat ke, kita mencuri kan tuan puan, sembahyang jangan tinggal. Kita usaha sama-sama. InsyaAllah kita nak masuk syurga sama-sama tuan puan. Akhir sekali kita doakan mudah-mudahan ya malam ini malam yang berkat untuk kita. Perkongsian malam ni mudah-mudahan jadi manfaat secara bersama insya-Allah untuk saya juga dan juga tuan-tuan puan, sama-sama insya-Allah. Kalau ada yang saya tersalah bagi pandangan, tuan-tuan boleh tegur saya, insya-Allah saya sangat terbuka sebab saya bukan orang yang tahu semua, tak. Saya kongsi apa yang saya tahu untuk tujuan saya pun nak tambah baik ibadah saya insya-Allah. Jadi terima kasih banyak-banyak sekali lagi atas kehadiran tuan-tuan puan. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan malam tuan-tuan puan berlalu dengan barakat. Jadi cukup sekarang ni aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.